Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para masyayikh, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita rafakkan. Terima kasih kita yang amat terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke saat ini dapat lagi sama-sama kita mengecapi nikmat untuk kita bernafas, nikmat untuk kita menggunakan anggota tubuh badan kita, nikmat untuk kita memanfaatkan waktu ini, nikmat untuk kita mendengar, nikmat untuk melihat, nikmat untuk kita merasai suasana di mana jua kita berada, dan kita nak letakkan setiap saat yang berlalu ini dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama-sama kita doakan moga-moga yang sedang menonton, yang share, yang tag nama rakan-rakan, yang berkongsi, yang apa jua yang dilakukan dilimpahi rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, Jumaat baru saja jauh meninggalkan kita. Hari Jumaat baru sahaja jauh meninggalkan kita. Seandainya kita tidak memanfaatkan hari Jumaat tadi, maka Jumaat itu sudah lama berlalu. Seandainya Jumaat tadi merupakan Jumaat terakhir kita, maka Jumaat itu pastinya tidak akan berulang lagi. Seandainya Jumaat tadi merupakan Jumaat terakhir bagi kita, maka Jumaat pada minggu hadapan pastinya kita tidak bertemu lagi. Dan kerana itu perlu untuk kita memanfaatkan setiap waktu, setiap detik, setiap ketika. Dan kita nak memanfaatkan dan kita nak melipat segala amalan-amalan yang telah kita lakukan tadi. Banyak berselawat, banyak berwakaf, infak, sedekah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam kitab Jadid Hayatak kita. Perbaharuilah hidupmu, karya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Untuk melihat dan merenung, memberikan motivasi kepada kita. Kehidupan kita yang semakin singkat ini, setiap hari yang berlalu ini memendekkan umur kita sebenarnya. Setiap hari yang berlalu ini mendekatkan diri kita dengan tarikh kematian kita. Adakah kita takut? Takut dengan melakukan persiapan. Akhirnya menyebabkan timbul pengharapan yang tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala menyambut kita dengan sebaik-baik sambutan. Akhirnya kita nak melakukan persiapan, kita nak buat pembaikan, kita nak perbaharui tekad kita, nak lihat, nak tampung, nak tampal mana kekurangan-kekurangan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk kita menggandakan amal soleh. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini masuk tajuk yang seterusnya. Kita telah bahaskan pada minggu yang lalu ilmu yang membuahkan hasil. Ilmu yang membuahkan hasil. Kali ini Syekh Muhammad Ghazali nak sebutkan kepada kita kesan buruk masa lapang. Walaupun masa lapang ni sinonimnya dengan kita buat perkara-perkara yang kita suka. Masa lapang ni sinonim dengan kita mengisinya dengan hobi kita, kita mengisinya dengan amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi minat bagi diri kita. Tetapi ada kalanya seandainya tidak digunakan dengan baik, ia boleh mendatangkan kesan buruk. Ini yang nak dibahaskan pada hari ini. Seandainya tidak digunakan sebaiknya, masa lapang ini bakal membunuh kita. Saya istilahkan, masa lapang ini bakal membunuh kita kerana hasilnya nanti mendatangkan kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jom sama-sama kita lihat apa yang disebutkan oleh pengarang kepada kita tentang kesan buruk masa lapang ini. Masa lapang, kata Syekh Muhammad Ghazali kepada kita, masa lapang ini
berpotensi melahirkan pelbagai keburukan dan mencipta benih-benih kehancuran. Yang pertama, masa lapang ada potensi sebenarnya, ada kebarangkalian boleh melahirkan pelbagai keburukan. Ada kebarangkalian, bukan semestinya, tapi ada kebarangkalian boleh melahirkan keburukan, boleh juga menimbulkan benih-benih kehancuran. Ataupun mudah kita faham, langkah permulaan awal untuk membuatkan kita tewas daripada menuruti syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak kala bekerja ialah misi orang hidup, maka orang yang menganggur ialah orang mati. Ini perumpamaan yang dibuat. Kalau orang yang hidup adalah orang yang memanfaatkan waktunya, maka kalau orang yang tidak memanfaatkan waktunya dianggap orang yang mati. Tak kala dunia kita ini merupakan waktu menanam dan hasilnya akan dituai di akhirat nanti, maka para penganggur sangat layak disebut oleh orang muflis kerana tidak punya apa-apa untuk dituai. Ini perumpamaan yang Syekh Muhammad Ghazali sebutkan kepada kita. Seandainya kalau kita menganggap bahawa dunia ni tempat kita menanam, sebab kita nak dapatkan hasilnya di akhirat kelak. Tapi kalau kat dunia kita tenang je, kan? Orang lain menanam. Ibarat menanam ni apa? Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Menanam. Buat ketaatan, menjadi manusia yang bermanfaat, buat kebaikan, tolong masyarakat, jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan, mula meninggalkan kezaliman dan sebagainya. Ini menanam. Hasil tanaman ni bila? Saat berada di barzah kelak. Saat berada di mahsyar kelak. Dan hasil yang paling besar saat kaki melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa harapan kita sekarang ni? Kita harap apa yang kita tanam ini, tanaman-tanaman ini dapat dituai di akhirat kelak. Dan ada kalanya Allah berikan juga hasil tanaman ini di dunia. Kan kita buat baik ni, Allah berikan kepada kita nikmat, kebaikan, rezeki yang melimpah, keluarga yang baik dan sebagainya. Itu baru sebahagian. Rahmatnya Allah Ta'ala ni baru sebahagian. Kerana sebahagian lagi akan diberikan di akhirat kelak yang pastinya tidak terjangkau di pemikiran kita. Walaupun ini yang disebut, kalau saya boleh kongsikan tentang hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang kalimatan khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Tengok Nabi SAW sebut. Nabi kata dua perkataan ringan di lidah, berat di timbangan, disukai oleh Ar-Rahman. Dua perkataan, Nabi kata apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini kita lafaz ni, mudah kan? Ringan di mulut. Saqilatan fil mizan, berat pada timbangan. Habibatan ila rahman, disukai pula oleh Ar-Rahman. Jadi, ini tanaman kita ni, kita menanam. Nampak tanaman seperti seolah-olah tanaman yang mudah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nampak mudah bukan? Tapi hasil tuaiannya, subhanallah. Nikmat Allah pastinya sangat-sangat luar biasa hebat yang bakal kita nantikan di akhirat kelak. Sebab tu diberikan kepada kita ini, dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai hasilnya nanti. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan bahawa ramai manusia mengabaikan nikmat. Ramai manusia di dunia ini mengabaikan nikmat. Dan disebutkan nikmat kesihatan dan nikmat kesempatan yang mereka miliki. Nikmat kesihatan dan nikmat kesempatan. Kesihatan dan kesempatan yang mereka miliki. Ini dua ke. Nabi SAW juga sebut dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang tertipu olehnya adalah nikmat kesihatan dan kesempatan. Subhanallah. Ini nak menjadikan muhasabah untuk kita. Bila Nabi SAW menyebut tentang ni'matani, dua nikmat ni, kesihatan dan kesempatan yang ramai manusia tertipu dengannya. Siapa manusia? Kita. Saya yang bercakap, perempuan yang mendengar, kita ada potensi untuk dikalahkan oleh dua benda ni. Jadi apa perlu buat? Kita kena pasang sesuatu dalam diri kita, pasang pendinding, yakni ilmu, pasang pendinding, yakni kekuatan yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak tergolong daripada manusia-manusia yang mengabaikan kesihatan, mengabaikan kesempatan. Sebab apa? Betapa beramai orang sihat dan punya banyak masa lapang, tetapi hidup mereka terumbang-ambing tanpa arah kerana tidak memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas. Ramai tak manusia? Ramai. Tuan-tuan, kalau kita bermasyarakat, kita akan jumpa ramai manusia yang ada waktu lapang.
yang ada pula kesihatan. Tetapi mereka mengabai-abaikan, banyak buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Banyak buat perkara-perkara yang sambil lewa saja. Banyak buat perkara-perkara yang tidak mendatangkan keuntungan di dunia maupun keuntungan di akhirat kelak. Mereka menjadi mundur kerana tidak mahu bekerja dan memanfaatkan kesihatan serta peluang yang mereka miliki. Tuan-tuan boleh tonton di YouTube dan sebagainya. Ada manusia yang obses kepada makanan saja. Akhirnya walaupun Allah Ta'ala dah kurniakan harta yang banyak, dia mungkin kaya, keturunannya kaya. Akhirnya duduk tak buat apa-apa, menghabiskan masanya 24 jam yang Allah Ta'ala berikan dalam sehari itu hanya sekadar untuk makan, makan dan makan. Makan. Akhirnya ini pengabaian di sudut kesempatan dan juga pengabaian di sudut kesihatan. Walaupun Allah Ta'ala kurniakan kepadanya nikmat keluarga keturunan yang mewah, yang kaya, tetapi kerana manusia ini tidak menggunakan akalnya yang waras, akhirnya hanya enjoy ataupun hanya bersukaria dalam kehidupannya, hanya menggunakan kesempatan dan mengabaikan kesihatannya, akhirnya hanya biarkan masa itu berlalu. Kesihatan yang baik itu akhirnya dijamah oleh perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sedangkan Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan ayat 116. Apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa tujuan? Dan bahawa kamu kira kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya. Allah buat satu pertanyaan kepada kita. Allah kata seolah-olah, apa kamu kira kamu hidup dekat dunia ni seolah-olah penciptaan ni sekadar main-main ke? Kamu rasa kehidupan kamu di dunia ni, kamu hidup ni seolah-olah kamu tak kembali kepada Allah ke? Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebenarnya. Kalau kita baca dalam kitab Ayyuhal Walad, menyebutkan kepada kita, hiduplah sesuka hatimu, hati-hati kamu akan dikembalikan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. Jadi muhasabah untuk kita. Kita boleh hidup, kita boleh bekerja, kita boleh bermain, kita boleh berkeluarga, kita boleh buat apa saja. Yakin suatu hari nanti kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bekerjalah, jangan tinggalkan ketaatan. Maka berkeluargalah, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila buat sesuatu perkara itu didasari dengan syariat, maka yakinlah sesungguhnya kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti untuk dinilai seadil-adilnya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehidupan diciptakan dengan tujuan tertentu. Kehidupan diciptakan dengan tujuan tertentu. Begitu pula penciptaan bumi dan langit berserta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Setiap orang harus mengetahui kebenaran dan hidup mengikut ketentuannya. Ingat, kehidupan kita ini ada tujuan-tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita baca dalam surah Az-Zariyat, Allah sebut tentang tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah dengan erti kata luas. Saya kira saya dah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Beribadah bukan tertakluk hanya di tikar sejadah, bukan tertakluk hanya di surau masjid, tapi beribadah dengan erti kata perbuatan, perkataan, perkara-perkara yang dilakukan, diniatkan kerana Allah adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena ingat bahawa setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini ada fungsi-fungsi yang tertentu. Hatta Quran menyebut daun yang berguguran daripada pokok pun tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Masya Allah. Bagaimana kita merenung bahawa kalaulah sehelai daun yang berguguran pun tidak terlepas daripada pandangan Allah, kita yang lebih besar berkali-kali ganda daripada daun ini yang mungkin jatuh pasti juga tidak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup ada tujuannya, bukan sekadar bersukaria, bukan sekadar hidup untuk nak mencari kegembiraan saja, tapi kehidupan kita ini ada fungsi-fungsinya, ada tujuan-tujuannya. Kita boleh buat apa saja yang kita suka. Kita boleh keluar memancing, kita boleh keluar pergi main bola, kita boleh keluar pergi berburu, kita boleh buat apa saja. Tapi ingat, kita ada hukum hakam yang perlu kita patuhi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang harus mengetahui kebenaran ini dan hidup mengikut ketentuannya. Setiap kita kena sedar ni. Dan Alhamdulillah, saya kira tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti pada hari ini, bila kita mendengar perkara-perkara seperti ini ada kesedaran bagi kita. Mukmin yang sedar. Mukmin yang sedar, hidup kita dipantau oleh Allah.
Mukmin yang sedar bahawa hidup kita ini, perjalanan kehidupan kita ini semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang semakin hari menghimpit kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mempersiapkan bekalan. Kita jadi mukmin yang sedar. Mukmin yang sedar akhirnya tujuan hidup kita ini kita nak mengumpul bekalan, dan bekalan-bekalan ini untuk dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka memilih untuk tenggelam dalam kubang nafsu sempit dan bersembunyi di sebalik dinding-dinding yang membuatkan mereka terhalang daripada segala sesuatu, bererti mereka telah memilih seburuk-buruk tempat untuk masa kini dan masa depan. Kalaulah manusia tidak menggunakan akal fikirannya untuk berfikir, Allah Ta'ala dah berikan banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Ta'ala dah berikan banyak dah perkara-perkara yang membuatkan kita fikir untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kerana kesombongan manusia, manusialah yang dengan sifat sombongnya, sebab nak jaga keturunan, sebab nak jaga harta, sebab nak jaga keluarga, sebab nak jaga kononnya nama baiknya, akhirnya manusia-manusia sebegini menjaga title-title di dunia, tak mengendahkan urusan di akhirat. Ni seolah-olah mereka ini yang membuatkan diri mereka tercampak masuk ke dalam lubang yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tepat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut ketika menjelaskan prinsip-prinsip dasar pendidikan, jika kamu tidak sibukkan diri dengan kebenaran, kamu akan disibukkan oleh kebatilan. Kalau kamu tidak sibukkan diri kamu buat baik, kamu akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan kamu. Maka rancang tuan-tuan. Rancang hidup kita. Saya cuba rancang hidup saya sebab saya yang bercakap. Tuan-tuan puan-puan yang mendengar, ini perkongsian kita. Maka kita cuba rancang. Besok pagi kita bangun, kita rancang. Andai Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita, maka kita rancang nak buat apa dalam seharian ini. Maka apa yang perlu kita lakukan bermula daripada pagi. Ada yang susun untuk solat berjamaah bersama dengan keluarga. Si ibu ayah mungkin kena kejutkan anak-anaknya. Perjuangan tuan-tuan. Ya, mungkin sukar nak kejutkan anak bangun subuh. Tapi ini perjuangan. Kita tahu orang yang kejutkan anak untuk subuh. Kita tahu ini warisan, amanah kita. Kita perlukan kejutkan anak untuk subuh. Kalau dapat berjemaah, kemudian susun jadual untuk kita mengaji sedikit, baca Quran. Kemudian susun untuk mencari sarapan, untuk siapkan sarapan, untuk keluar bekerja, ataupun kalau esok kita bercuti, bagaimana nak menyusun waktu-waktu cuti itu agar semuanya dalam kerangka bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang diredai oleh Allah. Sebab itu kalau kita tak sibuk buat perkara-perkara yang baik, takut-takut kita disibukkan melakukan perkara-perkara kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak turut serta dalam arus kebaikan, bekerja keras dan mengikut program hidup yang dirancang rapi, kita pasti akan dikuasai fikiran jahat dan selalu disibukkan dengan pelbagai hal remeh yang tiada ertinya. Tuan-tuan, jadi apa fungsi kita hidup ni? Nak sibuk buat kebaikan. Sibuk buat kebaikan. Rancang kehidupan kita. Malam ni kita dah mula dah. Ada yang bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita malam ni. Malam ni kita mungkin kita dengar ni, sekejap lagi kita sambil-sambil kita menanti waktu isyak. Mungkin ada yang dah makan malam bersama dengan keluarga, ataupun ada lagi ibu-ibu yang sedang siapkan makan malam, ataupun ada yang sudah bagaimana nak merancang malam ini. Sebelum kita rehat, tidur seketika, bangun besok pagi, perancangan yang perlu kita lakukan. Sibukkan diri buat baik. Kalau tidak, kita akan disibukkan ataupun kita akan sibuk buat perkara yang sebaliknya. Sebab sifir hidup ini mudah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi saat nak buat sesuatu, fikir, ini Allah suka atau tidak. Nak buat sesuatu, fikir, ini perkara ini Nabi SAW suka ataupun tidak. Maka kehidupan kita merasakan bahawa kita sedang dipantau oleh CCTV Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agar kehidupan tetap terjaga, seseorang mesti menyusun perancangan yang dapat mengisi seluruh waktunya dan tidak memberi kesempatan kepada syaitan untuk mengganggunya dengan bisikan yang menyesatkan. Akhirnya, tuan-tuan ingat lagi tak zaman-zaman, kalau ada zaman-zaman sekolah dulu, bukankah kita diajar untuk menyusun jadual kehidupan kita? Kalau di sekolah pun kita ada jadual-jadualnya. Ini sekarang waktu bahasa Melayu, waktu matematik, waktu kemahiran hidup, ada waktu-waktunya. Sama juga dengan kehidupan. Seandainya kita tidak menyusun kehidupan kita, walaupun tidak ditulis ataupun ditampal di mana-mana, tapi kalau kita tidak merancang kehidupan, akhirnya apa yang kita akan buat? Kita takut dikalahkan oleh kesempatan dan kesihatan tadi ni. Sebab Alhamdulillah, sementara nikmat kesihatan masih ada, sementara kesempatan masih ada, waktu lapang dan kesihatan bergabung,
Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok di hospital. Berapa ramai manusia yang ada waktu lapang, ada kesempatan, tapi tak ada kesihatan. Kan? Mereka duduk, mereka ada waktu lapang, tapi kesihatan mereka tidak ada. Ada manusia yang ada kesihatan baik, tapi kesempatan pula tak ada. Waktu lapang pula tak ada. Sibuk, mesyuarat, berniaga, ada begitu betul. Tapi kalaulah manusia ni ada dua kesempatan tersebut, ada dua nikmat tadi ni, nikmat kesempatan dan juga kesihatan, nikmat waktu lapang dan juga nikmat kesihatan yang baik, maka kita nak jadi manusia yang memanfaatkan sebaik mungkin dengan mengatur dengan teliti kehidupan ini supaya tidak terganggu dengan hasutan-hasutan syaitan. Syaitan tak tarik tangan kita, tuan-tuan. Kan? Tak tiba-tiba kita rasa macam tangan kita ditarik buat maksiat. Tidak. Akhirnya bisikan syaitan menyebabkan manusia. Sebab kita tak buat apa-apa. Kita tak fikir pun nak buat kebaikan. Akhirnya kita terpedaya dengan hasutan-hasutan syaitan yang menyesatkan. Kerana itulah Islam menetapkan pelbagai kewajipan atas setiap Muslim sehingga dia dapat mengisi hidupnya dengan menjalankan kebaikan. Dalam agama kita, Alhamdulillah. Kita diatur sekurang-kurangnya 5 kali, 5 waktu dalam solat. Itu menjadikan kita manusia yang berdisiplin. Kita bangun pukul 6, bersiap sedia untuk solat subuh. Pukul 1, 1:30, kita bersiap-siap pula untuk solat zuhur. Pukul 4:30, pukul 5, kita bersiap-siap untuk solat asar. Pukul 7:30 tadi, kita siap-siap untuk solat maghrib. Pukul jam 8:30, pukul 9 nanti kita siap-siap untuk solat isyak pula. Lihat bagaimana Allah mengatur kehidupan supaya 5 waktu ini, kehidupan kita sibuk macam mana pun kita akan balik untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk macam mana pun kita beraksi di atas muka bumi, kita perlu menunaikan kewajipan kita. Maka ini nak realign balik, nak susun balik kehidupan kita. Maka setiap kali solat kita kena memikirkan apa yang kita telah lakukan tadi. Dosa apa yang kita telah lakukan tadi. Dan akhirnya dalam solat itu kita merintih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dale Carnegie mengatakan, kita tidak akan merasakan kesan buruk kegelisahan ketika kita sibuk bekerja. Tapi masa lapang setelah bekerja menjadi masa paling berisiko. Masa lapang setelah bekerja menjadi masa paling berisiko. Kerana ketika itu kita berada pada jam-jam terluang. Syaitan yang meniupkan rasa cemas dan gelisah langsung datang menyerang. Pada saat itulah kita akan bertanya-tanya, sudahkah kita mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup? Apa yang dimaksudkan oleh ucapan si bos pagi tadi? Sakitkah kita? Pelbagai pertanyaan akibat kegelisahan itu muncul kerana fikiran kita kosong pada saat kita tidak bekerja. Para pelajar ilmu fizik tahu bahawa alam membenci kekosongan. Perlukah kita membuktikannya? Buatlah satu lubang pada kaca mentol yang vacuum tanpa udara. Kita akan melihat bagaimana alam mendorong udara masuk ke kosong dalam kaca mentol itu dan memenuhinya. Lihat tuan-tuan. Seandainya kalau kita sibuk bekerja, tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada pekerjaan, yang mungkin sedang berniaga dan sebagainya, tak ada masalah. Kita niatkan nak mencari nafkah untuk keluarga. Kita niat nak membantu keluarga dengan pekerjaan kita. Silakan, tak ada masalah. Janji kita taat pada waktu-waktu yang perlu kita lakukan amal ketaatan kepada Allah, kita lakukan, jangan tinggalkan. Tak ada masalah. Tetapi, hati-hati bila ada waktu terluang. Hati-hati. Sebab waktu terluang ni akhirnya kita dibisikkan dengan pelbagai perkara-perkara yang tidak baik, yang dapat menewaskan kita. Ada manusia tuan-tuan dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syah Abdul Qadir Mandili sebutkan kepada kita tentang penyakit hati yang berkaitan dengan tamak dalam berkata-kata, tamak dalam makan. Tuan-tuan lihat. Bila manusia dikurniakan oleh Allah masa lapang, ada manusia menggunakan waktunya untuk scroll handphone, kan? Sekarang ni mungkin tak bercakap banyak, tapi type-nya banyak, sebar-sebar perkara-perkara yang tidak sepatutnya banyak. Akhirnya waktu terluang bila kita scroll Facebook, komen, forward dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Hati-hati. Jangan sampai waktu-waktu sebegitu kita sebarkan fitnah. Jangan sampai waktu tersebut kita gunakan untuk gosip-gosip liar. Jangan sampai waktu-waktu tersebut akhirnya mendatangkan pergaduhan, pertelingkahan dalam grup-grup WhatsApp dan lain. Syaitan membisikkan. Kan? Jangan sampai waktu-waktu tersebut tamak pada pemakanan seperti yang Syekh Abdul Qadir Mandiri sebutkan. Akhirnya bila kita ada waktu lapang, kita teringin itu nak makan. Nak makan tak ada masalah tuan-tuan. Tapi terlampau-lampau dalam pemakanan sehingga kan obses pada pemakanan menjadikan manusia lalai dalam melakukan ibadah. Nak makan tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita teringin mungkin esok nak makan itu, nak makan itu tak ada masalah. Tapi kalau makan yang melampau-lampau ataupun
keinginan yang membuat-buat menuruti hawa nafsu pada pemakanan yang menjadi kesalahan dalam kehidupan kita. Demikian juga yang dilakukan alam terhadap jiwa yang kosong dan hampa. Lalu apa yang akan memenuhi jiwa yang kosong? Biasanya pelbagai perasaan akan terus mengalir masuk ke dalam jiwa yang kosong. Sebab apa? Sebab rasa cemas, takut, dengki, iri hati akan muncul dengan kekuatan hebat dari masa silam yang kelam. Perasaan-perasaan itu punya kekuatan yang akan menindas kedamaian dalam jiwa dan ketenangan fikiran. Apa kesimpulan yang boleh kita ambil? Hati-hati dengan masa lapang. Hati-hati. Bukan tak boleh masa lapang, kita dah susun, bukan? Waktu lapang kita nak memancing. Waktu lapang kita nak baca buku. Waktu lapang kita suka surf internet. Waktu lapang itu, bukankah itu sebahagian daripada hobi-hobi yang kita sebut? Waktu lapang saya suka menjahit, Ustaz. Waktu lapang saya suka pergi melancong, Ustaz. Silakan. Yang penting isi masa lapang itu dengan tidak meninggalkan perkara-perkara syariat. Isi masa lapang tadi, nak mancing, silakan nak mancing. Tapi pastikan waktu solat kita terjaga. Nak memancing silakan, tapi pastikan ketika mancing tu jangan mengumpat-ngumpat, jangan tidak menjaga batas syariat. Kan nak pergi mana, nak pergi melancong silakan. Tapi bukan musim-musim PKP ni, kan. Kan. Akhirnya apa juga perkataan, perbuatan yang kita lakukan pada waktu lapang didasari dengan syariat, maka ia akan terjaga. Kesan kepada masyarakat. Syekh Abdul Qadir Mandili sebutkan kepada kita. Apa kesan kepada masyarakat? Antara tugas pendidik adalah ingatkan anak-anak didiknya mengenai bahaya masa lapang dan mendorong mereka memelihara diri daripada keburukan yang mungkin muncul pada waktu masa lapang. Tuan-tuan, ada anak-anak, ada tanggungan masing-masing, ingatkan mereka. Waktu lapang kadang-kala boleh memberikan manfaat, kadang-kala boleh mendatangkan mudarat. Waktu lapang seandainya disusun dengan baik, boleh mendatangkan manfaat. Waktu lapang seandainya tidak disusun dengan baik, maka boleh mendatangkan keburukan. Ini antara pesanan-pesanan yang diberikan. Oleh itu, para anak didik harus diberi pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan masa lapang untuk melakukan sesuatu yang baik dan berguna. Walaupun tuan-tuan, kita rasa macam dah besar-besar macam ni, takkanlah nak diberi nasihat pandai-pandai isi masa lapang. Sebab itu perlukan panduan. Hatta tuan-tuan di peringkat kalau nak pencen sekalipun ada kursus pra-pencen, kan. Kursus pra-besara. Sebab apa? Kadang-kadang bila dah ada waktu lapang, waktu terluang, tak tahu nak buat apa. Ini realitinya. Berapa ramai orang yang pencen akhirnya walaupun hari pertama, dah pencen hari pertama bersara tu, masih lagi pakai uniform, pergi ke tempat kerjanya, pusing sebab tidak menyusun waktu dengan baik. Kita tak salahkan siapa, tapi perlukan perancangan sebenarnya. Bagaimana nak menyusun perancangan-perancangan supaya masa itu digunakan dengan baik. Masa itu digunakan dengan sepatutnya. Kalau kita ada mungkin musim-musim PKP ni kita bekerja daripada rumah, tak boleh nak pergi mana-mana. Ini kadang-kadang satu cabaran buat kita lah, tuan-tuan. Satu cabaran. Bagaimana nak hidup dalam keadaan tidak boleh rentas negeri dan sebagainya ini. Kita kadang-kadang ada duduk rumah, nak menyusun masa. Ini ibu-ibu yang mungkin terpaksa menjaga, yang terpaksa menyusun jadual dengan baik. Anak-anaknya, nak memerhatikan keperluan suaminya. Akhirnya jangan salahkan Allah Ta'ala, jangan melata. Ya tuan-tuan, kita sedang diuji. Kita sedang diuji. Tenang-tenangkan hati, yakinlah, insya-Allah, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan akan disudahi dengan kesenangan. Yakinlah tuan-tuan, mungkin yang diuji dengan kesempitan rumahnya, anak-anaknya ramai, tak terjaga dan sebagainya. Tarik nafas seketika, yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan kita dengan apa yang kita tidak mampu. So hati-hati, susun dengan sebaiknya sebagaimana yang disebutkan kepada kita. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh itu, para anak didik harus diberi pemahaman tentang bagaimana nak memanfaatkannya. Mereka harus dididik dan diajari dengan teknik yang paling baik agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Ada anak-anak kita, cuba kita ajak untuk memanfaatkan waktu. Besok anda ada kelapangan waktu, boleh kita ajak anak-anak kita mungkin cuci kereta, kan? Cuci kereta, ataupun ustaz mana boleh nak cuci kereta, kami duduk rumah flat lah, rumah apartmen tinggi susah, kereta dekat bawah. Mungkin boleh memanfaatkan dengan buat apa-apa aktiviti sahaja. Sebab kadang-kadang gadget lah tuan-tuan, gadget yang merupakan satu ancaman yang menyebabkan kita rasa kita susah. Bila anak kita dah ni, kita akhirnya ambil ni pergi main game.
Kan akhirnya tidak mendatangkan apa-apa manfaat yang baik kepada diri, dan walaupun kita tahu gadget ni mendatangkan keburukan kepada anak-anak, tapi kerana tekanan pada waktu itu akhirnya kita berikan, sedangkan kita mampu sebenarnya untuk menyusun masa dengan baik. Mulakan tuan-tuan, kita susun masa dengan baik, kita cuba sedaya upaya sedikit demi sedikit agar tabiat buruk itu dibuang sedikit demi sedikit, agar tabiat itu dapat dibuang. Mengisi masa lapang dengan pelbagai kegiatan dan terus beralih daripada satu aktiviti ke aktiviti lain, sekalipun dari aktiviti berat ke aktiviti ringan, merupakan satu-satunya cara untuk melindungi diri daripada kesan buruk menganggur dan bahaya masa lapang. Tuan-tuan, apa saja yang ada di rumah kita, cuba kita manfaatkan untuk kita mengisi masa lapang. Buat craft tangan dengan anak-anak. Tuan-tuan nampak dengar macam, macam mana tu? Tapi ini antara contoh bagaimana nak memanfaatkannya. Kita ada apa dekat rumah kita? Kertas surat khabar. Kita ada apa lagi? Plastik. Kita ada apa? Akhirnya cuba bagaimana seolah-olah zaman-zaman sekolah tu, kalau pendidikan seni lah tuan-tuan. Pendidikan seni. Anak-anak suka bermain dengan kita. Bagaimana kita nak memanfaatkan waktu-waktu terluang ini untuk kita sambil-sambil membuat itu, sambil-sambil berinteraksi dengan anak-anak, yang akhirnya anak-anak ini ada idolanya di rumah. Akhirnya anak-anak ini melihat ibu ayahnya sebagai idola yang baik dalam percakapan, dalam pertuturan, ada contoh suri tauladannya. Boleh tak usaha? Kita cuba sedaya upaya sedikit demi sedikit. Masyarakat dapat bebas daripada kerosakan dan kehancuran apabila mereka sanggup menguasai masa lapang. Masyarakat yang hebat adalah masyarakat yang menguasai masa lapang. Kita lihat tuan-tuan, sebagai contoh kita ambil. Walaupun Nabi SAW sebutkan kepada kita tadi ni, dua perkara yang dapat menghancurkan kita, kesihatan dan kesempatan. Bila kita ada waktu lapang, mungkin kita nak jogging sekitar kawasan perumahan kita esok. Kan? Tapi kalau kita ada perasaan malas buat, apa akan jadi? Kita akan duduk di rumah. Kan? Rumah kita, bang, jomlah kita pergi jogging sejak kawasan perumahan ni. Sambil-sambil jalan, tak payah jogging, tak apa bang. Kita jalan, ambil udara lepas subuh tu kan. Tapi kalau kita tak memanfaatkannya, apa akan jadi? Kita akan duduk macam tu lah. Akhirnya lepas subuh kita tidur lagi. Berapa ramai daripada kalangan kita yang masih lagi tak boleh nak buang tabiat tidur lepas subuh. Kan? Tidur lepas subuh, dah tunaikan subuh, cantik dah. 6.30 dah semayang subuh, cantik dah selesai. Kan? Akhirnya tertidur, bukan saya tertidur, dah jadi habit pula. Tidur sampai pukul 10 pagi, sampai 11 pagi. Yang lebih hebat lagi, nak dekat Zuhur baru bangun tuan-tuan. Akhirnya apa akan jadi? Sebahagian harinya telah hilang. Ini kehancuran apabila tidak dapat menguasai masa lapang. Sebab itu disebutkan kepada kita, itu dilakukan dengan mencipta aktiviti yang mengerahkan semua potensi. Tuan-tuan, kalau ada kepenatan, itu kisah yang lain. Tapi kalau itu habitnya setiap hari, lepas subuh tidur, habit macam tu, akhirnya bagaimana nak mencipta kejayaan dalam kehidupan. Kita dah tak ada apalah. Office saya memang setiap hari start pukul 10. Kita dah membuang masa kita 6.30, 7.30, 8.30, 9.30. Sebab kita bangun di dah setengah hari dah. Banyak keburukan-keburukan dalam kehidupan kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ia dilakukan dengan mencipta aktiviti yang mengerahkan semua potensi, lalu mengarahkannya pada sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi hidupnya di dunia dan pada masa mendatang. Dengan itu, tidak akan ada lagi orang yang rasa dia tidak mempunyai apa-apa untuk dilakukan. Sejak dahulu, golongan reformis menegaskan menganggurnya orang kaya adalah jalan menuju kefasikan. Allah, tuan-tuan tengok. Menganggurnya orang kaya adalah jalan menuju kefasikan. Kalau kita nak cuba susun kehidupan kita supaya setiap masa itu dapat digunakan dengan baik. Pemuda, masa lapang, kekayaan, ini adalah 3 penyebab kerosakan. Pemuda, masa lapang dan kekayaan. Kalau ada kesempatan ni, tetapi tak memanfaatkan dengan baik, hati-hati. Kita akan ditewaskan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang akhirnya merosak masa depan kita. Di samping 3 hal tadi ni, pemuda, masa lapang dengan kekayaan tadi ni, menganggurnya orang miskin juga merupakan penyebab kerosakan. Menganggurnya orang miskin berarti apa? Pengabaian manusia dan kesia-siaan atas potensi yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ototnya, jaringan sarafnya, hatinya. Padahal jika semua potensi itu bekerja secara maksimum, nescaya akan mampu mengubah wajah dunia. Akhir tuan-tuan, kita cuba bingkas bangun. Bangkitlah. Gunakan apa jua potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Ya, sekarang ni musim-musim Covid, mungkin kita agak tertekan, perniagaan kita merudum, ada yang terpaksa banyak kekangan-kekangan dalam kehidupan, ada yang bermasalah dalam keluarga dan sebagainya, suami yang bermasalah, isteri bermasalah, anak yang bermasalah. Cuba kita ambil nafas seketika, tenangkan seketika, lihat apa potensi yang boleh kita gunakan. Apa kekuatan-kekuatan yang kita ada sekarang ini, yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Pastinya setiap susah itu ada kesenangan. Allah tak bebankan kepada kita perkara-perkara melainkan atas kemampuan diri kita. Maka apa potensi yang kita ada? Kita mungkin ada ahli keluarga kita yang baik. Kita mungkin ada rakan-rakan kita yang boleh membantu. Kita mungkin ada kekuatan-kekuatan. Ini kekuatan kita ni. Jangan rasakan seolah-olah habislah, matilah aku. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kita baca awal-awal, berapa ramai orang yang gagal itu mati sebelum mati. Matilah aku. Zikirnya mati je. Matilah aku hari ni. Matilah aku hari ni. 1000 kali sebut mati walaupun belum mati lagi. Hakikatnya orang ni tidak berjaya dalam kehidupannya. Akhirnya tuan-tuan, cuba sedaya upaya lihat apa potensi yang ada kan, untuk kita bingkas berjaya kembali dalam kehidupan. Dapatkan nasihat daripada rakan-rakan. Dapatkan nasihat daripada guru-guru. Dapatkan nasihat daripada ahli keluarga. Cuba cari, cuba maafkan. Mungkin ini potensi-potensi yang boleh kita garap semula untuk menjadikan kita manusia yang berjaya. Sistem yang paling layak diterima dan diterapkan adalah yang dapat menjaga kebenaran di tempat tertinggi dan mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Oleh itu, Islam mengajarkan pelbagai hal kepada manusia untuk mengisi hidup mereka. Islam dah ajar kepada kita pelbagai perkara untuk kita isi kehidupan kita. Sebahagian besar syariat Islam berbicara tentang jihad. Setengah syariat Islam berbicara tentang jihad, lawan diri sendiri, jihad nafsu, melawan diri sendiri, jihad lawan orang lain, jihad manusia, jihad melawan diri sendiri seperti bererti mencegah diri daripada melakukan dosa atau kemungkaran. Ini jihad dirilah. Jihad diri kita, bila kita ada waktu lapang, kita cuba jihad atas diri kita. Jangan buat kesalahan. Cuba kita sibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Ataupun tak boleh tahan sangat-sangat dah, sebab tu ada ulama yang tidak menggalakkan untuk kita tinggal bersendirian. Akhirnya kita takut untuk kita mudah terjebak melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara jihad melawan orang lain artinya apa? Mencegah kezaliman mereka yang merosakkan kehidupan dan menghancurkan keimanan. Kita mungkin ada gadget kita, ya akhirnya kita tengok kalau ada kemungkaran-kemungkaran, kita cuba buang kemungkaran tersebut, cegah kemungkaran tersebut, walaupun tidaklah semua orang akan menyukai diri kita. Hakikatnya sebegitu tuan-tuan. Walaupun kita cuba, tapi janganlah kita akhirnya mendatangkan keburukan-keburukan dalam hidup ini. Kedua-dua jenis jihad tadi ni, jihad nafsu dan juga jihad kepada manusia, sangat bermanfaat untuk mengisi waktu. Itu antara solusinya. Sangat bermanfaat untuk mengisi waktu. Dengan melakukan kedua-dua jenis jihad itu, tidak ada lagi kesempatan untuk bermain-main, bersenda gurau dan lalai. Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu diberikan kekuatan untuk tetap berpegang pada agamanya dan agar hati Nabi SAW selalu berdenyut mengingatinya. Baginda dalam doa menyebut, wahai zat yang membolakkan hati, membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ini doa yang boleh kita baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ya Allah ala dinika ya Allah. Tetapkan hati kami ya Allah pada jalanmu ya Allah. Baginda juga berdoa, ya Allah aku mohon limpahkan rahmatmu. Jangan kau palingkan diriku kepada hawa nafsuku sekejap pun. Dan perbaikilah, peliharalah semua hidupku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Ini antara doa-doa yang baik yang boleh kita amalkan dalam kehidupan. Permohonan yang dinyatakan dengan penuh kesedaran ini terus disuarakan pada setiap saat sehingga meresap dalam jiwa. Permohonan seperti ini menjadi prinsip kesempurnaan diri. Sementara itu telah banyak buku dan sumber sejarah yang membincangkan kesibukan Nabi SAW menjalankan jihad, yakni berperang, jihad khusus, jihad diri. Baginda tidak pernah beristirahat memerangi kekufuran di pelbagai pelosok. Baginda Nabi SAW mengubah segenap jazirah semenanjung yang kufur menjadi jazirah yang dipenuhi keimanan dan ketakwaan. Sebab itu tuan-tuan, apa fungsi kenabian? Nabi SAW diutuskan untuk apa? Ada kitab-kitab sirah menyebut fungsi diciptakan ataupun fungsi Nabi SAW diturunkan ini adalah untuk memanusiakan manusia. Antara fungsi yang Nabi SAW diutuskan, bagaimana Nabi SAW ini memanusiakan manusia, mengajarkan manusia melakukan kebaikan, mengajak manusia melakukan kebaikan.
Dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar juga menerapkan hal yang serupa. Mereka ini menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Kedua-duanya tidak pernah membiarkan orang mukmin duduk bermalas-malasan. Mereka mengerahkan orang-orang mukmin untuk memerangi kezaliman dan perbuatan melampaui batas di atas muka bumi. Hanya beberapa tahun sesudah itu, hampir segenap penjuru dunia disinari cahaya keimanan. Kesannya apa? Hasil daripada sahabat-sahabat yang tidak membuang masa ni, hasil sahabat-sahabat yang memanfaatkan waktu masa lapang mereka untuk berdakwah, untuk buat kerja-kerja yang baik ini, sebarkan kebaikan. Kesannya apa? Separuh daripada dunia ini, 1/3 daripada dunia ini, akhirnya Islam kembali gemilang. Akhirnya tuan-tuan, kita pergi akhir ni. Apa yang terjadi ketika orang Muslim meninggalkan pelbagai kewajipan yang boleh memenuhi seluruh waktu mereka? Sejarah menunjukkan ketika orang-orang Muslim lebih banyak berdiam diri dan bermalas-malasan, terutama disebabkan berlimpahnya harta benda, mereka tidak lagi menjadi penguasa dunia. Bila manusia ditewaskan oleh harta benda, ditewaskan oleh nikmat kekayaan, ditewaskan oleh nikmat waktu lapang, akhirnya Muslim ini semakin lama semakin lemah. Generasi-generasi selanjutnya datang, mereka banyak menghabiskan waktu untuk menafsirkan ayat-ayat yang samar-samar dalam Quran. Mereka banyak berbicara dan berdiskusi, mengabaikan kewajipan agama yang lebih penting. Mereka juga mengabaikan pentingnya aktiviti sosial untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mereka melihat dan menafsirkan Al-Quran dengan salah, baik yang berkaitan dengan ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, maupun ayat-ayat sama-sama. Jadi tidak salah kita nak membuat sesuatu perkara, tapi seandainya terlebih-lebih pada satu bahagian sahaja, menyebabkan perkara-perkara lain kita abaikan dalam kehidupan kita, yang akhirnya membunuh waktu-waktu lapang yang ada itu untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu tuan-tuan pada malam ini, perkongsian kita tentang bagaimana kesan buruknya kepada masa lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita memanfaatkan waktu kita. InsyaAllah minggu hadapan kita akan lihat tajuk psikologi masa lapang. Apa yang disebutkan tentang psikologi masa lapang, supaya kita dapat memanfaatkan masa lapang kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat mendatangkan kebaikan kepada diri saya yang bercakap, tuan-tuan puan-puan yang bersama. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.